Apa itu pemerdagangan manusia? Ianya adalah satu bentuk perdagangan dan perniagaan yang melibatkan migrasi manusia secara haram. Contoh mudah kegiatan ini adalah mendapatkan dan menjual buruh secara tidak sah. Mangsa kebanyakannya akan disalurkan dalam dunia penghambaan dan juga pelacuran. Apa pula punca berlakunya perkara ini? Antaranya adalah kemiskinan atau pendapatan rendah, lari dari rumah, lemah dari segi pendidikan dan juga kurang peluang pekerjaan yang sah di negara masing-masing. Macam mana pula sindiket ini melakukan kerja mereka? Mereka akan memperdaya mangsa melalui penipuan, ancaman hutang dan hubungan atas talian, contohnya percintaan. Pada 5 Oktober 2022, melalui Akhbar Utusan Malaysia, 5 lagi mangsa pemerdagangan manusia diselamatkan. Seramai 5 lagi rakyat Malaysia berusia antara 27 hingga 32 tahun menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Kami berlima berjaya menyelamatkan diri dan dibantu penduduk tempatan sebelum diselamatkan Kedutaan Malaysia. Masih terdapat 4 lagi warga Malaysia ditahan di bangunan sindiket itu, kata salah seorang mangsa. Mereka berada di Laos sejak Mac lalu dan dijadikan sebagai skamer, didalangi warga China. Mereka hanya menerima sekali gaji sepanjang 8 bulan dan diberikan kad untuk mendapatkan makanan di kantin sebuah bangunan. Berikut merupakan contoh kes pemerdagangan manusia yang terkini. Okey, kita pergi kepada Undang-Undang Pemerdagangan Manusia. Yang pertama adalah pindaan Seksyen 2, iaitu pemerdagangan orang, artinya segala perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan, memperoleh, mengekalkan, melindungi, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Seperti contoh, dalam kurungan A, ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan yang lain. Okey, yang kedua adalah kurungan B, pemberian atau penerimaan bayaran atau faedah untuk memperoleh kerelaan seseorang yang mempunyai kawalan ke atas orang yang diperdagangkan. Okey, yang kedua adalah pindaan Seksyen 13. Mana-mana yang melakukan kesalahan pemerdagangan orang, jika orang yang diperdagangkan itu bukan merupakan seorang kanak-kanak, bukan seseorang yang tidak dapat menjaga atau melindungi dirinya sendiri, sepenuhnya disebabkan kehilangan upaya atau keadaan fizikal atau mental yang mana-mana berikut terpakai baginya. Seperti contoh, dalam kurungan A, dalam melakukan kesalahan itu, orang itu telah menyebabkan kecederaan parah kepada orang yang diperdagangkan itu atau kepada mana-mana orang lain. Okey, yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang. Maksudnya, menguatkan lagi undang-undang mengikut faedah minima di bawah Akta Kerja 1955, iaitu menekankan lagi tentang waktu-waktu kerja, kerja lebih masa, hari rehat bergaji, kuatkan lagi undang-undang seperti cuti tahunan bergaji dan sebagainya lah. Okey, yang kedua adalah menghadkan kuota buruh asing, iaitu mengurangkan pergantungan terhadap tenaga buruh asing melalui penguatkuasaan undang-undang. Seperti yang kita tahu, di Malaysia pun ramai lagi orang pekerja buruh yang boleh bekerja lebih masa daripada pekerja asing. Jadi diminta untuk mengurangkan lagi lah supaya tidak berlaku kes pemerdagangan manusia ni. Okey, yang ketiga adalah mengawal keselamatan yang ketat, iaitu sebagai contoh membuat keselamatan ataupun menjaga keselamatan di setiap sempadan yang ada di negara kita lah. Okey, supaya pekerja daripada buruh asing tidak mampu untuk masuk ke dalam negara kita ini secara haram. Okey, yang keempat, iaitu yang terakhir adalah pendidikan kepada generasi muda, iaitu pendidikan awam mengenai pemerdagangan manusia untuk mewujudkan kesedaran dalam diri setiap pelajar yang berada di dalam Malaysia lah, supaya mereka mengetahui tentang kesalahan pemerdagangan manusia dari segi undang-undang di Malaysia.
seperti membuat kempen dan menjadikan program kesedaran ini sebagai program tahunan bagi semua sekolah yang berada di dalam Malaysia. Baik, sebagai kesimpulan, gejala pemerdagangan manusia yang berlaku pada masa kini dapat dibendung sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing. Sebagai contoh, pihak berkuasa perlu mengambil ataupun menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas serta melaksanakan hukuman yang lebih berat terhadap pesalah. Selain daripada itu, pihak berkuasa haruslah bersikap lebih prihatin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas mereka. Kerajaan harus memandang serius tentang isu pemerdagangan manusia yang berlaku di negara ini dan mengkaji sebab atau asbab berlakunya masalah ini supaya isu ini tidak terus berleluasa. Ini adalah kerana gejala ini boleh membawa ancaman terhadap keselamatan rakyat. Akibat daripada aktiviti pemerdagangan manusia ini boleh menyumbang kepada kemerosotan ekonomi negara. Hal ini demikian kerana para pelabur tidak mahu mengambil risiko dan hilang kepercayaan serta berasa tidak selamat untuk melaburan atau membuat pelaburan di negara kita. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.